Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan mengajar tentang bilakah sebenarnya kita menggunakan verb root dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi sebelum itu, mari Cikgu jelaskan dulu pada kamu apakah maksud verb root sebenarnya. Jikalau Cikgu terjemahkan verb root kepada bahasa Melayu, okey, ia sebenarnya bermaksud kata kerja akar. Okey. Kata kerja akar ini, jikalau saya pecahkan definisi dia kepada dua perkataan, kata kerja sebenarnya bermaksud perkataan yang melibatkan pergerakan anggota badan. Okey, manakala akar bermaksud ejaan perkataan tersebut adalah dalam bentuk asal. Okey, mungkin saya kata sampai sini kamu tidak berapa faham. Jadi saya tunjukkan dulu beberapa contoh. Okey, kalau kamu tengok sini, ini adalah beberapa contoh kata kerja yang telah Cikgu senaraikan untuk kamu. Okey, di sini kamu tengok invite, play, joke, cry, stand, cut. Ada tak dia tambah S? Ada tak tambah D? Ada tak ing? Tiada kan? Maksudnya perkataan ini, ejaan dia masih dalam bentuk asal dan belum lagi dibuat sebarang modifikasi. Okay, masih original. Maksudnya perkataan itu kalau kamu cari dalam kamus, itulah saja perkataan yang dia ada ejaan yang sebetulnya, yang sebenarnya. Alright? Okay, kamu tengok dulu sekarang dekat sini. Ini adalah antara modified verbs yang kamu selalu tengok dalam mana-mana bacaan yang terkandung dalam bahasa Inggeris. Okey, mungkin dalam bahan bacaan kah, mungkin dekat televisyen kah, internet kah, mana-mana artikel yang kamu terbaca kah, kamu mesti akan jumpa beberapa jenis imbuhan yang telah diubah ke kata kerja yang kamu belajar dalam bahasa Inggeris. Okey, cikgu nak bagi kamu tengok di sini bukan nak tengok perkataan, tapi tengok apa perbezaan dari segi ejaan dalam setiap kondisi ataupun bentuk kata kerja yang diberikan di sini. Okey, untuk yang pertama cikgu berikan kamu verb root, iaitu kata kerja lah. Alright, kata kerja ini memang ejaan asal perkataan kata kerja tersebut. Okay, so apabila kata kerja ini telah dimodifikasikan, dah kena modified, okay, antara jenis pertama dia adalah S form. Maksud dia boleh tambah S, dia mungkin boleh tambah ES. Okay, dan S form ini selalunya berlaku dalam pembinaan ayat simple present tense lah. Okay, kalau kamu masih tidak tahu apa itu simple present tense, kamu boleh klik link di atas ini. Okay, klik link di atas ini, saya akan tunjukkan satu link video kepada kamu dan kamu tengok apakah itu simple present tense. Dan selepas itu, okay, imbuhan juga boleh ditambah secara ing, iaitu segala kata kerja dia tambah ing dekat belakang ing. Alright, so ini adalah modifikasi jenis kedua kata kerja ing. Alright, maka yang ketiga adalah past form. Past form ini bermaksud bila kamu tengok kata kerja ini, kamu tahu dia sudah pernah berlaku. Alright, past form. So biasanya ini digunakan dalam simple past tense lah. Alright, okay, past form, simple past tense. Okay, dia ada tambah d, ada tambah ed, ada konsonan tambah ed, ada ied. Tengok, irregular, terus bertukar. Cut, ada yang tak berubah. Alright, dan last but not least adalah participle form. Participle form selalunya kamu akan salah faham lah antara past tense dengan participle form. Kamu boleh klik link di atas di sini juga, yang mana saya pernah tunjukkan pada kamu cara untuk menulis ayat pasif kan. Sebab participle form sebenarnya bukan past tense form. Participle hanya digunakan untuk menulis ayat pasif dan juga ayat present dan juga past perfect. Alright, so kamu boleh klik link di atas ini, nantilah kamu tengok bagaimana sebenarnya participle form kata kerja dia digunakan. Alright, jadi motif cikgu pada hari ini bukan untuk mengajar kamu tentang cara menyusun tenses ke apakah tidak. Okay, hari ini motif cikgu adalah bagi kamu tengok bagaimana sebenarnya kita menggunakan kata akar dan juga dalam situasi bagaimanakah kita akan menggunakan kata akar. Alright. Okay, jadi sekarang cikgu ambil keluar ini contoh kata kerja yang dalam bentuk akar. Okay, saya ada dua soalan untuk kamu. Jadi, di bawah situasi apakah baru kita menggunakan kata kerja? Dan yang kedua, apakah yang sebenarnya boleh
digabung bersama dengan kata kerja untuk digunakan. So ada 5 situasi sebenarnya yang boleh digunakan, yang boleh menggunakan kata kerja. Alright. So yang pertama adalah apabila ayat tersebut menggunakan modal verbs. Apa itu modal verbs? Okay, contoh modal verbs, kamu memang akan selalu jumpa dalam buku-buku bahasa Inggeris kan, selalunya ada latihan kertas 1. Okay, akan kamu jumpa perkataan-perkataan seperti ini. Can, could, may, must, might, should, will, shall, would. Alright, so ini adalah antara contoh modal verbs lah yang kamu sering nampak. Okay, dan manakala untuk situasi kedua adalah ayat yang menggunakan bentuk infinitif. Okay, kalau cikgu sebut macam ni, mesti kamu tidak faham kan? Benda ini sebenarnya selalu di sekeliling kamu, cuma kamu tidak tahu apakah nama saintifiknya untuk perkataan tersebut, untuk kumpulan perkataan tersebut. Alright, so bila cikgu sebut infinitif, contoh ayat infinitif adalah sebenarnya satu perkataan saja, to. Okay, bermaksudnya segala perkataan selepas infinitif to, dia mesti gunakan kata akar. Tiada lagi ing, tiada lagi es, tiada lagi tambah d, tiada lagi ing, tiada lagi konson tambah ed. Okay, tiada lagi past participle. Okay, none. Dia balik kepada kata akar yang muncul di depan skrin kamu sekarang sini. Alright, sama juga kepada modal verbs lah. Can, could, selepas perkataan ini semua tiada sebarang modifikasi terhadap kata kerja tersebut. Alright. Manakala untuk situasi ketiga pula adalah apabila kamu sedang menulis ayat yang menunjukkan soalan yes ataupun no. Alright, barulah kamu menggunakan kata akar. Okay, contoh untuk ayat yes or no. Okay, simple present dan simple past. Do you, does he, did they. Okay, adalah kamu boleh rujuk video saya juga dekat sini bagaimana cara untuk menggunakan does dengan do. Alright. Okay, next. Manakala untuk situasi keempat adalah menulis ayat simple present bermula dengan they, we, are, you. Okay, kalau kamu tengok video simple present saya, ada saya jelaskan kan. Okay, dalam situasi menggunakan simple present, he, she, it mesti tambah s. Bila tambah s, kamu sudah mengubah kata akar tersebut. Tetapi kalau they, we, are, you tiada tambah s, maksudnya kamu masih kekal dalam menggunakan kata akar tersebut. Sebenarnya segala yang cikgu ajar mengenai tenses kan. Okay, sebab kata kerja, bentuk kata kerja dalam setiap sentences adalah berbeza kerana imbuhan sudah ditambah kepada kata akar untuk mereka berubah mengikut masa dalam perkara yang berlaku dalam ayat tersebut. Okay, contoh, kalau sekarang cikgu tambah imbuhan ed, bila kamu tengok kata akar tersebut sudah tambah ed, maksudnya perkara tersebut sudah berlaku kerana ia menunjukkan past tense. Kalau sekarang kamu nampak, okay, kata kerja ini, yang kata akar ini dia telah diubah dah tambah dengan ing. Jadi kalau sekarang saya gunakan watch, so tambah ing jadi watching. Bila kamu tengok, oh okay, ini adalah continuous verb, jadi dia mungkin adalah present continuous ataupun past continuous. Maksudnya dia sedang berlaku. Alright. So sebenarnya benda ni penting lah supaya kamu tahu bagaimana sebenarnya perkataan-perkataan ini terjana daripada kata akar. Alright. So contoh untuk yang menulis ayat simple present ini, inilah they, we, are, you, verb root the ball. Kenapa saya tulis verb root? Sebab kata kerja di sini suka hati kamu boleh isi apa-apalah. Yang penting gunakan kata akar, tiada tambah s. Alright? Kerana they, we, are, you subject pronounnya. Okay, dan situasi terakhir, menulis ayat negatif dalam simple present dan simple past. Ayat negatif, I like you, so I do not like you. Okay, contoh gunakan I do not, he does not ataupun he did not. He did not ini ayat dia adalah untuk simple past negative sentence, manakala I do not dengan he does not, do not does not ini dia digunakan untuk simple present tense negative sentence. Alright, jangan risau sampai sini mungkin kamu masih lagi macam blur-blur kan. Okay, tidak apa, saya akan tunjukkan contoh untuk kamu. Okay, contoh pertama tadi cikgu sebut menggunakan modal verbs. So apakah contoh modal verbs? Ada could, ada can, ada should, ada shall, ada will. Alright, ada must, ada may kan, macam-macam. So cikgu bagi saja 3 contoh. Okay, contoh ayat pertama, could you pass to me the ball? Tengok, kan ada modal verb di sini kan. So kalau ada modal verb, dia mesti terus guna kata akar.
Dia bukan tulis passes, dia bukan tulis passing, dia bukan tulis past. So dia masih gunakan kata akar. Alright. Okay, number 2. You should report this to the teacher now. Okay, you should report. Sama juga, tiada ing, tiada s. Alright. Ini contoh dia lah. Ketiga, I must call your mother now. Alright. Sebab dah must terus belakang menjadi tiada imbuhan. Okay, kata akar lah. Okay, situasi kedua, infinitive. Infinitive tu apa? To. Alright. Selepas perkataan to, tiada ing, tiada ed, tiada tambah s, macam-macam lah. Okay, saya balik-balik ulang bukan sebab saya tidak apa-apa benda mau cakap. Saya balik-balik ulang sebab saya mau kau ingat. Right? Okay, number 1. Sharon wants to buy ice cream. So, selepas tu, tengok buy. Okay, buy tiada ing. Kalau kamu tengok cikgu letak perkataan-perkataan warna merah ini sebenarnya adalah kata akar lah. Kalau yang perkataan yang hitam-hitam tu merujuk kepada ciri-ciri perkataan yang di sini. Okay. You need to see the doctor as soon as possible. They decided to go for a picnic yesterday. Tengok selepas tu ada tak imbuhan lain? Tiada. Okay. So kamu kena ingat lah. Sebab benda ni penting bukan saja untuk penulisan kamu, maka malah juga penting untuk kertas satu kamu lah. Alright. Dan melangkah ketiga, yes or no, simple present kan tadi. Okay, do you, does he, did you. Alright, yang ada guna do, does dengan did bertandakan soalan. So contoh pertama, do you play football? Bukan do you playing football, bukan do you play football. Does she come to the school every day? Okay, kan dalam simple present selalu ajar she comes kan, he, she tambah s kan. Kenapa si tiada s? Sebab ada does. Okay, dalam soalan kata kerja kalau ada s, depan dia tak ada depan tidak benda. Kalau ada does dekat sana, dia terus s mengerap. Okay, does itu terus mengerap s daripada kata kerja dia. Sebab itu dia ada s di sini. Dan soalan untuk past tense, okay, did they go for tuition class yesterday? Okay, so kalau ada they went for tuition class yesterday, tapi sekarang sebab dia adalah soalan dan dia menggunakan did, maka kata kerja memang tidak akan berubah dan kekal dalam kata akar. Alright. Okay, next ayat simple present tapi dengan syarat menggunakan subjek they, we, I, you. So number 1, I jog at the park every day. Bukan I jogging at the park. Okay, walaupun dalam apa ni bahasa Melayu kan, saya berjogging di park. Tengok, kamu ada tambah imbuhan ber, tapi dalam bahasa Inggeris tiada tambah imbuhan ber, tiada tambah imbuhan ing. Dia just gunakan saya jog. Okay, di park. Alright. Okay, number 2, we take bus to school every morning. We take. Okay, take kata akar, past tense adalah took, past participle taken, continuous taking, tak kena mengena. Okay, we take bus to school. Alright. Number 3, they walk to Kerinci LRT every morning. They walk to. Okay, ini semua adalah konteks simple present yang menggunakan subjek pronoun they, we, I, you. Sebab itu dia kekal menggunakan kata akar. Okay, dan situasi terakhir iaitu penulisan ayat negatif. Okay, iaitu kalau kamu tidak suka lah, kalau kamu tidak mau, kalau kamu tidak membuat perbuatan tersebut, maka dia jadi ayat negatif. So, simple present. Okay, simple present kamu hanya ingat dua benda saja, does ataupun do. Okay, apabila tanya soalan, dia gunakan does dengan do. Tapi apabila dia gunakan ayat negatif, dia pun gunakan does dengan do. Okay, cuma tambah satu not. Okay, contoh, she does not cook. Okay, ayat simple present, kamu mesti akan tanya, cikgu, bukan ayat simple present dia tambah s kah untuk kata kerja? Ya, betul. Tapi sekarang ini adalah ayat negatif. Sebab dia ada does dekat sini, jadi tak boleh tambah s dekat kata kerja sana. Okay, sebab does dengan verb ini, kalau ada does yang kata kerja, mereka memang tidak boleh berkongsi s sama-sama. Mereka memang tidak mau menjadi kawan, mesti menjadi musuh. Okay, kalau ada does, cook mesti tiada s. Okay, kalau tiada does, cook baru ada s, macam tu lah. Okay, lepas tu, they do not remember my birthday every year. Sama lah, they do not remember. Okay, kalau they remember lah. Ini tak mengacau sangat. Okay, yang penting kau ingat, does dengan do, belakang tiada s. Okay, dia gunakan kata akar. Dan number 3, they did not come for tuition last night. Kalau mereka ada datang, they came. Tapi disebabkan mereka tak datang, kamu menggunakan did, maka kata kerja akar dia muncul semula. They did not come. Okay, so melainkan did not tak ada, do not tak ada, does not tak ada, jadi semua akan kembali kepada asal. Jadi contohlah, kalau she does not kan, kalau does not itu tiada, so she cooks. Kalau they do not tak ada, kalau do not tu tak ada, they remember, masih biasa.
They did not come. So did not kalau tak ada, jadi they came. Sebab kan ayat simple present simple past. Kamu tengok dululah video-video saya sebelum ini, kamu akan faham tak apa yang saya cakap sebenarnya. Alright. Okay. So untuk menguji kamu faham ke tidak, mari kita tengok dulu. Okay. Contoh latihan yang cikgu buat dekat sini. Okay. Nombor 1. Tengok dulu apa yang salah sebenarnya. I could playing with you. Deh, nampak sangat kan? I could playing. Tadi cikgu kata ada 5 situasi kan. Ini situasi pertama sebab dia menggunakan modal verb. Ada could, can, could, shall, should semua ni kan. So kalau could play, mana ada lagi ing. So salah di sini lah. Okay, could play. So yang betul jawapan dia sebenarnya adalah could play. Alright. Okay, number 2, betul ke tidak? He must see the doctor now. Betul, sebab kata akar kan see memang, sebab dia gunakan must lagi, masih modal verb. Okay, so betul. Number 3, they jogs at the park every morning. Macam salah ni. Okay, sebab ini adalah ayat simple present tense. Okay, kalau subject pronoun he, she, it, barulah jogs tambah s. Tapi kalau they, we, I, you, tiada s. Jadi salah dekat sini. Jawapan sepatutnya they jog, tiada s. Okay. Number 4, do you want to eat ice cream? Ini betul-betul lah salah terlebih pula ni. Do you, okay? Ada do, mesti tiada s. Ada does pun tiada s. Ada did pun tiada s. Okay? Sebab kata akar. So, dia sepatutnya sini kata akar want. Do you want? Alright? Number 5. She does not eat durian. Okay, ayat simple present negatif sebab gunakan does not. Okay, tadi cikgu kata kalau gunakan does not, belakang tiada s. Okay, this is good, betul. Okay, number 6. You need to call the police now. Okay, ketara kan? To, selepas tu mesti kembali asal. Okay, so to call. Number 7. Did you call me yesterday? Wow, ini salah yang sangat ketara sebab depan ada did, belakang dia tambah lagi past tense. Sepatutnya kalau ada did, belakang tiada lagi ed. Okay, so jawapan dia adalah did you call, tiada ed, kata akar. Okay, saya buka ajar tenses hari ini ya, tapi saya ajar kamu tentang penggunaan kata akar saja. Okay, sebenarnya kamu tengok sajalah, senang pun latihan ni. Kalau dia tak guna kata akar, mesti dia salah. Right? Yusuf and Trevor did not play. Alright, so this is correct. And number 9, may I knew your order, sir? May ini kan modal verb. So, knew ini kan simple past. Langsung tak kena mengena. Kan sepatutnya kalau gunakan may, mesti kata akar. So, sinilah yang salah. Knew yang sepatutnya jadi may I know. Okay, number 10, you might again. Might adalah modal verb. So, you might need to order your food earlier. Alright, the kitchen is busy now. Macam tidak salah. So, ayat dia adalah betul. Alright. Okay, kalau kamu ada apa-apa soalan yang tak faham, seperti biasa, jangan lupa tinggalkan saja soalan anda dalam ruangan komen di bawah video cikgu ya. Okay, dan juga jangan lupa untuk like video ini, share dengan kawan-kawan kamu ataupun rakan sekerja kamu jikalau kamu adalah guru. Okay, dan juga jangan lupa subscribe video cikgu. Okay, cikgu sekarang tengah sibuk sikitlah dengan kerja-kerja sekolah cikgu, jadi mungkin selepas ini cikgu akan lambat sikit update video cikgu lah, mungkin dalam setiap 3 hari kah. Okay, sebab sebelum ni cikgu update setiap 2 hari kan. Alright, so jangan lupa teruskan follow saya, subscribe channel saya, dan jangan lupa kalau kamu tengok sebelah butang subscribe ada satu butang loceng kan. Kasih tolong saya tekan dia kuat-kuat supaya setiap kali kalau cikgu ada update video, kamu boleh tengok video terkini cikgu ya. Alright, so I will see you at the next video.